ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول 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 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat lagi kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendekati kita dan kita dapat merasakan ketenangan dengan kita berada di majlis ilmu. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan terus sambung hadis yang ke-10, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk bersama-sama kita pagi ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin wa qad qara'tul muhkam. Terjemahan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan ketika itu aku baru berusia 10 tahun. Mana kalau kita lah ni 10 tahun dah jam 4 baru. Sayyidina Ibnu Abbas dah jam 4 ikut kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal waktu tu. Tapi kalau kita dah jam 4 ni sepatutnya dah boleh tulis, boleh kira, dah boleh baca Quran dan sebagainya. Tambah-tambah lagi orang Arab yang ketika ini sahabat dekat kepada Rasulullah SAW, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Di antaranya ialah malakah, iaitu kita kata mengingati. Kekuatan ingatan mereka sangat kuat. Orang Arab sendiri pun memang ingatan mereka sangat kuat sampai hari ini. Kalau tak macam dulu pun, sekurang-kurangnya lebih kuat dari kita lah. Dan sesungguhnya aku telah membaca muhkam. Jadi kita tengok sekali ni apa maksud muhkam. Riwayat Al-Bukhari 5035. Biografi perawi boleh rujuk kepada hadis yang kedua. Keterangan hadis ini menjadi dalil bahawa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak suatu tuntutan. Jadi Alhamdulillah, saya sendiri pagi ini balik masjid, saya dengar anak hafal surah Al-Insan, kemudian hafal Waqi'ah. Atau Waqi'ah tu dia sangkut afara'aitum ma tumnun. Yang tu kan keliru sikit, bukan takut. Kita pun keliru kan, banyak keliru. Dia kena ulang banyak kali tengok, sehingga kalau kata boleh, sekurang-kurangnya dia jadi hafal tu lancar tu kot mulut. Mulut tu dia automatik spontan keluar macam tu. Tapi dia kena banyak mengulang lah. Kalau kata penjagaan ambil Quran terus mengapai, susah kan. Cara tip untuk kita ingat kuat hafalan Al-Quran yang kita hafal itu ialah kita baca banyak dengan kita melihat, sehingga kita tengok Al-Quran tersebut
dia macam photostat dalam otak kita ni. Dia photostat kan, jadi kita boleh ingat tu ayat dia, tulisan dia, apa semua. Lebih-lebih lagi terhadap ayat-ayat yang agak susah untuk kita hafal, yang berbelit-belit, yang ataupun perkataan nak sama-sama tu, yang tu dia kena ulang banyak kali lah. Barulah insya-Allah dia akan lekat kuat di ingatan. Itu pengalaman kita hafal lah. Baik, adalah satu tuntutan. Memang kalau kata kita sebut di Mesir lah ni, sistem Al-Azhar, budak sekolah rendah tu memang biasanya dah habis Al-Quran. Habis Al-Quran. Ada kawan saya, dia guru tahfiz, kemudian dia dipinjamkan untuk bawa pergi ke jadi orang panggil pegawai lah untuk pelajar-pelajar kita di Kedah, di Mesir. Dia nak masuk anak dia ke sekolah rendah Al-Azhar. Syarat dia sekurang-kurangnya 15 juzuk. Tu dia kata. Anak dia dah belajar berapa dah kalau di sini kan. 15 juzuk. Kita masuk baru nak baca Iqra, dah jam 4, dah jam 5 pun kadang-kadang tengok masya-Allah Iqra pun tak lepas lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan. Amin. Itu sedikit usahalah kita, bukan senang Baik. Al-Quran anak-anak satu tuntutan. Dalam saya paling ingat sekali, dan saya betul-betul ingat kata-kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu', kitab yang besar, yang panjang, masya-Allah, berapa belas jilid berapa belas jilid ke lebih. Sebab tak ada di tangan saya. Teringin nak beli tapi buat macam mana, tak ada rezeki lagi. Tapi beli yang PDF, ada yang PDF. Ambil yang PDF. Disebut di situ, kana salaf, adalah para ulama kita yang terdahulu lah, la yu'allimuna al-hadith wal fiqh wal hadis, tidak akan mengajarkan ilmu fiqh, ilmu hadis, illa liman, melainkan kepada siapa yang dah hafal Quran, yahfazul Quran. Fiqh hadis tu belajar waktu bila? Selepas hafal Quran. Kita hafal Quran tak tahu mana lagi, kadang kita dah belajar benda-benda yang tak sepatutnya. Maksudnya prioriti yang kita letakkan tak kena. Baik. Quran tu mestilah letak di awal-awal sekali. Ini kita hadis ini jadi dalil Al-Quran adalah menjadi satu tuntutan untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Di samping itu, galakan ini adalah disebabkan hafazan pada waktu kecil lebih berkualiti dan mudah berbanding hafazan ketika sudah dewasa atau berusia. Jadi kecil tu, kadang-kadang kita kecil tak apalah, biar apilah dia main apa dulu dah. Ada masa dia main, ada masa kita kena ajak dia, kita nak nak serasikan dia, nak ajar dia dengan dia minat kepada ilmu pengetahuan, minat membaca, minat belajar. Bukan mudah. Jadi mestilah dimulai dengan ibu dan ayah dulu. Kita kagum dengan ada beberapa ibu ayah yang kita tengok dalam media masa, dalam media cetak, Rasul Abang dan sebagainya, berjaya mendidik anak berapa 10 orang lah. Semua hafal Quran, semua kerja elok-elok, semua kerja baik-baik. Itu alhamdulillah berkat sama. Ialah kita kata kita cemburu lah tengok macam tu kan. Tapi ialah apa yang Allah telah tentukan kepada kita ni, semuanya sebenarnya dah baik, dah bagus. Ada hikmah di sebaliknya lah, ya kan? Jadi memang kita doakan yang baik-baik sahaja. Baik. Tambahan pula, ingatan pada usia muda lebih kuat dan mantap. Sebab tu kecil-kecil ni dia banyak menghafaz, pasakkan dia dulu dengan Al-Quran. Al-Quran itu ummul kitab. Lepas tu yang lain pun mudah kan. Ada cerita kisah seorang budak yang seorang pelajar, dia ambil SPM dan dia tak belajar pun formal. Dia nak ambil SPM, dia masuk mengaji, nak ambil SPM. Syarat kita kan di Malaysia ni. Jadi dia ni adalah hafiz Al-Quran. Dia tak belajar pun katan 1, katan 2.
terus masuk ke tempat ataupun ke 5 macam itulah, tapi dia dapat keputusan cemerlang lebih daripada orang yang belajar awal daripada dia lagi, potong orang lain. Bukan takat tu jadi pelajar terbaik pula, bukan takat di kampung, di sekolah tu, Malaysia tu dia hafal Quran lagi, SPM cemerlang lagi, apa nak tak maulah juga kan. SPM clear cemerlang, Quran baca kokang-kokang, baca kita kata merangkak-rangkak, yang tu sedih. Itu sedih. Tambah sedih, Quran pun baca merangkak, SPM pun jam, kita katakan. Macam tu. Pepatah Arab ada menyatakan at-ta'allum fi sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Belajar pada usia muda itu seperti menulis di atas batu. Dia ada sambungan lagi ni, betulnya. Yang kalau kata orang yang tua belajar waktu dah dewasa, dah makan otak kepala ikan banyak, otak udang banyak tu kan. Yang banyak makan benda-benda yang boleh menumpulkan otak lagi. Kalau orang dewasa yang belajar ni, dia macam kita kata menulis di air. Kalau kanak-kanak dia belajar macam dia tulis di atas batu. Pahat atas batu juga tu memang susah. Macam kita kata batu bersorak Terengganu. Tak ada batu-batu. Sampai hari ni kita boleh tengok dia punya baca, dia punya tulisan dia kan. Macam tu juga kalau kata kita ajak kepada anak-anak. Tapi kalau kita mengajak kepada orang dewasa ni, umpama orang yang dah lebih usia dah daripada usia kanak-kanak, yang dah isi macam-macam kepala otak ni, baru dah nak isi Quran, baru nak isi ilmu, susah. Jadi macam kita menulis di air. Tulis ayat tu dah tak ada apa, tulislah nampaklah sat, lepas tu hilang tulisan tersebut. Jadi macam mana pun kita tak boleh nak berputus asa juga, kerana ada juga kita dengar kan berapa tahun yang dulu ataupun berapa tahun yang dulu, nenek usia 60 tahun hafal Al-Quran, masya-Allah. Dan Tok Wan nenek depa dia puluh juga. Jadi sebenarnya usia bukanlah satu kita kata penghalang untuk kita. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi jangan kita cepat putus asa, jangan kita cepat kecewa. Tak boleh kita kecewa, tak boleh kecewa. Usaha. Allah Ta'ala akan nilai sebagai ganjaran, sebagai amalan yang baik, akan diganjarkan dengan ganjaran yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghafaz Al-Quran semenjak kecil. Tanyakan sahaja kepadaku tentang ilmu tafsir, kerana sesungguhnya aku telah mempelajarinya pada usiaku yang masih kecil. Ibnu Abbas ni dah pulun tentang Al-Quran ni, tafsiran Al-Quran, ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran ni dia pulun sungguh. Sebab tu dia digelar sebagai terjemahan Al-Quran. Dah bergulumah betul, dia minat betul dengan ilmu tafsir. Dikatakan bahawa beliau dengar, bila beliau ada dengar saja sahabat-sahabat yang lain yang biasa belajar tentang ayat tu, ayat ni yang dia terlepas, dia akan pergi ketuk setiap rumah yang hak mana dia dapat ilmu untuk ilmu Al-Quran. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia pergi ke rumah-rumah sahabat-sahabat yang lain, pergi belajar. Sahabat-sahabat yang mungkin ada yang dia terlepas terlepas pandang, ataupun dia tak dapat ikuti, ataupun waktu tu dia tak ada kira sebagainya lah. Puluh sungguh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga kan anak-anak yang lain duk main-main lagi, dia tak. Dia ajak kawan-kawan dia lagi, jom kita pergi mengaji dengan Rasulullah. Baik. Imam Al-Ghazali juga menyatakan dalam karyanya Ihya Ulumuddin, ajarkanlah kepada anak-anak Quran Al-Karim. Ni Imam Ghazali sebut hadis-hadis terpilih. Tu dia hadis-hadis terpilih. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang terpilih. Hadis yang terpilih ni macam mana? Itu ada, kita dah sebut dah. Contohnya 40 hadis paksi kepada agama. Para ulama banyak menguraikan hadis 40. Matan Arba'in Al-Imam Al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya sendiri adalah usahakan beberapa tahun yang lepas kitab hadis 70 hadis yang pendek-pendek untuk dihafal. Itu pun boleh dijadikan sebagai hadis-hadis terpilih untuk kita hafal dan untuk kita amal. Hadis yang ringkas, yang mudah-mudah, mesti ada. Hadis-hadis yang terpilih,
hikayat orang soleh, mesti juga kita cerita, ataupun ada di rumah kita buku-buku berita cerita tentang hikayat orang soleh. Ini yang ni saya ingat dulu masa arwah ayah dulu ni, masa kami kecil-kecil, selalu juga ayah bawa balik buku-buku yang cerita macam tu lah. Baca habis seronok, pasal benda cerita seronok lah, kita baca habis. Cerita orang soleh, cerita para awliya, cerita para nabi, seronok kan. Ala ni kita duk alik dengan benda yang kadang-kadang tu pasal cinta-cintun dalam drama tu bukan tak boleh, tapi cerita dia kadang obses sangat, sampai tak boleh nak buat apa dah, makan pun buat tak reti dah, buat tak tahu. Itu tak baik kalau macam tu. Game sampai tak merah mata, tak kata yang tu tak bagus. Hikayat orang soleh yang abrar, yang baik. Abrar, orang yang baik-baik lah, orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Dan sebahagian hukum-hukum agama, hukum-hukum agama yang berkaitan lah, tak payahlah tinggi-tinggi. Hukum pasal solat, pasal wudu, pasal najis, benda yang asas. Fardu ain, kita kata fardu ain, yang kita duk amal dan kita duk buat tiap-tiap hari dalam kehidupan seharian kita. Ini yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia tak sebut lagi lah matematik, sains apa semua tu. Nanti selepas itu barulah kita nak buat apa pun. Cuma kita terbalik pada kita pada hari ini, kita mementingkan perkara yang tidak penting lagi. Bukan tak penting, maknanya belum penting, ikut keutamaan tu kita dah lari dah. Baik, Ibnu Khaldun dalam muqaddimah beliau menyebut tentang kepentingan pengajaran Al-Quran dan hafazan terhadap kanak-kanak. Penting pengajaran Al-Quran dan hafazan ni. Susah kita nak bina suasana di Malaysia ni, payah. Mungkin agak nampak gayanya susah juga, walaupun dah ada banyak kita bagi kita kata perubahan ke kebaikan tu banyak. Tapi kita tak boleh macam contohnya kalau kami di Mesir, kalau ialah pengalaman saya di Mesir lah, kita tak banyak pengalaman pun. Kadang-kadang kawan-kawan ulama dulu rata ada papi. Kita tak lah banyak, tapi ada lah sikit-sikit tu. Kalau kita naik bas tu, Arab Mesir pegang Al-Quran, baca. Kita takut riak dan sebagainya. Bukan tempat dia, takut riak tu pun dah riak sebenarnya. Jadi baca Al-Quran dalam teksi, baca Al-Quran dalam bas, itu suasana yang biasa kita pandang. Hatta kita kata apa, Salah pemain sebuah Manchester United lah, maaf saya kalau salah, kita tak ikuti. Dalam Al-Quran dia ambil gambar, baca Al-Quran. Tu pemain bola terkenal international, gaji ini juta lah, kata-kata Masya Allah, orang kaya, tapi Al-Quran tetap di tangan kan, baca Al-Quran. Itu salah. Kita ambil kebaikan-kebaikan yang sebegitulah dijadikan teladan untuk kita kan. Baik, jelaslah bahawa pendidikan Al-Quran adalah asas pengajian dalam semua sistem pengajian. Macam di Al-Azhar, kalau kenal kan, doktor pakar hafiz Al-Quran, yang naik khatib hafiz Al-Quran, dan dia juga lawyer. Kalau bisa dengar banyak lah. Kalau kita tengok tu, ahli akademik, asas dia sangat kukuh, Al-Quran Al-Karim di dada. Maka lepas Al-Quran itu macam-macam, dia pergi jadi engineer, dia pergi jadi, kita ada pernah buat, tapi nampak gayanya masih belum berjaya lah. Nampak gayanya dia punya hasil tu tak ada. Ada kita hafaz Al-Quran, kemudian dia fikir akademik, tapi tak kukuh. Itu ada persijilan Al-Quran dulu ni, di Al-Quran pun ada kan. Mereka belajar dalam setahun setengah hafal Quran, kemudian pergi ke bidang masing-masing, tak kira peguam ke, tak kira nak jadi engineer ke, tak kira jadi arkitek ke, tak kira jadi doktor, pergilah. Tapi setahun setengah mereka menghafal Quran dulu, tapi kita tak tahu setakat mana dia boleh betul-betul untuk dia ingat Al-Quran tersebut, dan kalau boleh lagi, apakah kefahaman daripada ayat-ayat tersebut sebelum dia nak jadi doktor dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu perbincangan yang panjang, dan saya tak mau panjangkanlah di sini panjang-panjang. Okey. Jadi jelaskan bahawa pendidikan Al-Quran adalah asas pengajian dalam semua sistem pengajian. Ia adalah sebahagian syiar Islam yang membawa kepada akidah sahihah. Jadi Al-Quran sumber utama syariat dalam Islam, gitu kan.
Sebahagian salaf mencadangkan bahawa salaf ni orang terdahulu. Sebahagian salaf ni kalau ikutnya apa dia, 300 tahun semenjak zaman Nabi, 300 tahun, maknanya sampai 300 hijrah lah. Selepas tu dipanggil khalaf dah, orang yang ke belakang, orang yang di belakang lah. Khalaf ni kalau ikut belakang ataupun orang yang kemudian lah. Ini kita ni salaf. Kalau kata di sini disebut salaf, sebahagian salaf tu maksudnya 300 tahun pertama ataupun 3 kurun pertama. 3 kurun pertama. Imam Syafi'i, ya, dia masuk dalam salaf. Imam Syafi'i meninggal dunia pada tahun 204. Tahun 204 Hijrah. Sebahagian salaf mencadangkan bahawa proses pengajaran Al-Quran adalah bermula seawal umur mumayyiz. Mumayyiz ni maknanya dia dah boleh beza. Kita cakap dia dah boleh tahu, dia dah boleh beza lah, betul salah, mana yang ni benda apa, ni benda apa. Mumayyiz, dia boleh guna dah akal fikiran dia, walaupun kita kata tak lah sampai ke tahap matang, tapi maknanya dah boleh beza sikit dah, boleh faham dah apabila kita ajak dia. Macam itulah. Mumayyiz ni mudah faham, kita kata bila kita ajak dia boleh faham dah, dia boleh ikut. Tatkala mereka mempunyai keupayaan memahami percakapan manusia, ada sebut dah sini. Adapun jika mempelajari Al-Quran pada usia yang lebih awal dari itu, maka hukumnya adalah makruh, kerana ialah kita bagi hak setiap orang itu hak dia. Jadi hak kepada anak-anak, dia bermain, maka kita layanlah dia dengan beli permainan ke, contohnya kita bermain dengan dia supaya dia enjoy dengan umur dia tu. Umur dia main tu pun bukan kita kata main saja, ada untuk membentuk idea ataupun kreativiti dia tu, ada permainan-permainan yang boleh kita kata meluaskan mindanya ataupun menjadikan dia insan yang kreatif besok ni. Macam wallahu alam bisawab, macam depa sebut tontonan yang kita bagi depa tonton tu pun wallahu alam, dikatakan ada kajian SpongeBob lah. Wallahu alam, katakan kalau tengok dia tidak boleh membentuk kepribadian yang baik dan IQ yang cergas pada anak-anak. Tak kira lah anak ke dewasa pun, orang dewasa pun kadang ada suka tengok kan, tak boleh. Wallahu alam macam mana dia punya bentuk kajiannya, tapi begitulah yang dengar dari kita. Maafkan saya kalau salah. Okay. Ibnu Kathir radhiyallahu anhu menukilkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memberikan penekanan pengajaran Al-Quran kepada kanak-kanak dengan pendekatan 5 ayat demi 5 ayat. 5 ayat ni berbalik kepada asas penurunan Al-Quran. Wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Maka macam tu juga, begitu juga kami dapat pada guru kita Syekh Salah Khalifah. Dia sebut nak hafal 5 ayat. Habis orang tanya macam mana kalau ayat tu panjang? 5 ayat juga. 5 ayat juga. Maknanya kalau kata ayat hutang tu baru 1 ayat. Tu dia. Ayatlah. Ada satu masa mungkin 5 ayat tu jadi panjang. Ada masa ayat yang lain mungkin dia akan jadi pendek kan. Sebagainya, tak apalah. Tapi 5 ayat. 5 ayat. Yalah, kita hafal Quran ni ada masa mudah kita hafal, ada masa susah sikit, agak payah dengan sebab-sebab yang tentulah. Mungkin ayat tu lebih kurang sama ataupun terbelit-belit lidah kita nak baca dan sebagainya. Jadi itu semua pengalaman dalam hafal. Jadi orang-orang yang hafal sikit-sikit ni jangan duk kita kata belagak lah, kata aku hafal Quran berapa 5 juzuk. Maknanya aku ada pengalaman hafal dah. Sebenarnya setiap juzuk dia ada pengalaman berbeza untuk menghafal. Untuk kita proses menghafal ni, setiap juzuk tu dia ada dia punya kelainan dia. Dia ada kelainan dia. Hanya orang yang hafal 30 juzuk dia akan faham perasaan masa hafal Al-Quran tersebut secara menyeluruh. Hafal sikit-sikit dia tak boleh rasa lagi dalam bentuk yang menyeluruh. 5 juzuk, 10 juzuk rasa. Baik. Kata Ibn Hajar, sebenarnya ia terpulang kepada keupayaan individu kanak-kanak tersebut. Yang ini mana kita nak kena kenal anak-anak lah, yang sesuai dia belajar awal, silakan kan. Sebab tu dulu wallahu alam lah ni ada ke tak ada,
Saya pun sebenarnya kurang juga ikuti perkembangan sistem pendidikan yang betul-betul yang macam-macam lah ni kan. Kita pun pening lah ni. Macam dulu ni, macam kawan saya sendiri, kami naik masuk di Mata Mahmud dulu ni, ada kawan yang masuk angkatan 3 ke, dia masuk angkatan 3 ke angkatan 4 daripada sekolah swasta, tapi dia lompat kelas 1 tahun 2 tahun lompat kelas. Pasal cerdik lompat kelas. Kita tak lompat kelas, jalan merangkak kan. Itu hebat tu. PhD, sampai ada kawan saya seorang tu PhD dalam usia yang muda. Dia ambil dia dapat 2 ijazah, satu Mesir, satu Madinah. Kemudian terus lompat pergi buat PhD. Tu dia kata hebat kan. Lagi duduk di Turki kawan saya tu. Masya-Allah. Kita duduk tahun ni lagi lah. Baik, alhamdulillah, nikmat Allah Taala kita gunakan sebaik-baiknya. Maksud muhkam ialah ayat-ayat yang tidak dimansuhkan. Dah lebih dah ni. Dah dekat sampai waktunya. Maksud al-muhkam ialah ayat-ayat yang tidak dimansuhkan. Lawan kepada muhkam ialah mutasyabih. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Itu dalam surah Ali Imran, muka surah yang pertama disebut. Kalau nak rujuk lebih dalam lah, jadi kita tak berhajat untuk sembang ataupun hurai syarah lebih panjang tentang muhkam dan mutasyabih ini. Boleh tengok ayat yang ke berapa, yang kelima, 6 lebih kurang macam itulah surah Ali Imran. Yang bermaksud surah-surah yang banyak terpisah, bermula daripada surah Al-Hujurat sehinggalah surah An-Nas. Dikatakan muhkam di sini juga maknanya surah-surah yang terpisah, bermula daripada surah Al-Hujurat sehinggalah surah An-Nas. Maknanya Sayyidina Ibn Abbas belajar surah-surah yang ini, Hujurat sampai surah An-Nas. Jadi surah Hujurat An-Nas ni banyak makiyah, jadi dah turun dulu, jadi beliau belajar yang itu. Dan Sayyidina Abbas pun dia muhajirin. Ibnu Abbas termasuk daripada muhajirin. Dia kan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Para ulama berbeza pandangan berkenaan umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ibnu Hajar mencatatkan terdapat 6 pandangan. 6 pandangan tentang umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu, dan pandangan yang masyhur ialah 13 tahun. 13 tahun pun maknanya kita tingkatan 1. Secara umumnya para pelajar yang menuntut ilmu, terutamanya ilmu berkaitan Al-Quran, perlu kepada 6 aspek untuk berjaya, iaitu kecerdikan, keinginan, motivasi tinggi, kesungguhan, perbelanjaan mencukupi. Duit ringgit kena ada jugalah. Tunjuk ajar guru, kena ada guru belajar, dan masa yang panjang dan lama. Jadi kalau belajar sikit-sikit, kita terus ada buat kemas lah. Jadi sebab kadang-kadang ada orang tu belajar 2-3 tahun, dia boleh komen orang yang mengajar belajar 20-30 tahun. Bukan tak boleh, kadang-kadang bukan tak boleh komen, tapi kadang-kadang tu dengan adabnya kurang, dengan adabnya tak, masya-Allah, tak patutlah kan. Hal ini sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i, kan, ungkapan Imam Syafi'i apa macam akhilan tanal ilm illa bi sittatin. Jadi apa dia? Yang 6 tu cerdik, ada cerdik. Kena ada juga maknanya otak yang cerdik. Cerdik ni pun ada berbagai-bagai level, berbagai tahap. Keinginan nak belajar, ini mungkin susah kita pada hari ini. Kalau anak-anak dengan gamenya, dengan permainannya, dengan galik dengan TV-nya dan sebagainya, keinginan mesti ada. Kata ada keinginan, memang dia akan jadi malas belajar. Motivasi yang tinggi, mak ayah kena bagi motivasi, kan? Mak ayah kena, itu di antaranya cikgu. Di samping dia mengajar, dia kena sekali-sekala dia kena motivasikan anak murid dia supaya belajar. Baik. Kesungguhan kena ada. Bukan sambil lewa aja. Kalau boleh main game tu, masya-Allah, suruh-suruh.
kan? Tengok TV tu sungguh-sungguh, tak peduli yang lain lah. Kenapa belajar tak sungguh-sungguh, kan? Kena ada kesungguhan dalam belajar. Pembelajaran tunjuk ajar guru dan masa yang panjang. Baik, pengajaran. Pendidikan Al-Quran perlu bermula seawal usia kanak-kanak dan ia adalah tuntutan dalam membina generasi Islam yang cemerlang. Kena ni, kita ada anak dengan anak kita lah. Ada cucu, kita peringat anak-anak kita dengan cucu-cucu kita tu, kan? Baik, supaya orang belajar. Dan ini orang malas belajar. Buku pun tak baca. Buku ada banyak. Saya sendiri pun buku banyak, tapi tak duk fikir macam mana lah aku nak habis buku ni bagi betul-betul. InsyaAllah kalau tuan-tuan pergi ke YouTube saya tu, saya dah mula dah untuk baca. Baca depan, baca di Facebook ke, baca di ni, boleh dalam YouTube. Supaya apa? Supaya kita pun jadi rajin baca. Yalah, kita kata cabaran hari ini sangat dahsyat. Yang projek saya ialah dalam sebuah YouTube ada dalam 3 video dah saya baca yang ni, Fiqh Al-Mizan. Baca saja Fiqh Al-Mizan, kali pertama baca setengah jam, part yang kedua baca setengah jam, part yang ketiga baca sejam. Nak habis ni tu dia kata terbaik, buat betul ke tidak, kita pun segan nak baca. InsyaAllah kitab-kitab yang lain pun akan baca. Ada juga kitab, saya baca buku berkaitan dengan alam jin dan syaitan. Cuma saya tak upload lagi di YouTube. Jadi siapa yang masih belum subscribe di YouTube tu, bolehlah ikuti apa, kita sambil berkongsi, sambil baca, sambil kita berkongsi juga. Yang kedua, meraihkan kemampuan dan keupayaan pelajar yang berbagai latar belakang dan tahap kebolehan yang berbeza-beza. Jadi seorang guru ni, tanggungjawab, antara tanggungjawab guru ialah dia boleh kenal pasti anak murid dia, yang mana yang cerdik dia lebih, yang mana yang sederhana, yang mana yang lemah. Secara tiga-tiga level, tiga-tiga kumpulan ni pendekatan yang mungkin berbeza. Itu kita tak melihat lagi daripada sudut yang lain. Ada pelajar yang dia lebih cepat faham, lebih cepat belajar dengan cara dia dapat melihat visual mata dia tu. Ada pelajar dia tak tengok tak apa dah guru, tapi dia punya pendengaran dia tu agak sensitif, agak kuat, agak dia belajar melalui dia mendengar. Ada yang melalui fizikal ataupun kita panggil sebagai kinestetik. Itu pun itu pun satu perkara yang perlu kita lihat. Jadi bab pendidikan ni satu isu yang besar dalam pendidikan di negara kita pun. Dia mendapat, kita panggil kalau kata keuangan, suntikan keuangan, dia kena bajet kena tinggi, macam-macam dengan bukunya dan sebagainya. Jadi walaupun hadis ini agak pendek, tapi kalau kita lihat dia agak panjang dan banyak perkara yang perlu kita detailkan, kita tengok satu-satu. Wallahu alam. Saya ingat setakat itu saja sebagai satu cetusan idea, cetusan pemikiran, satu peringatan kepada kita semua. Wallahu alam. Sekian, terima kasih semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.